Baiklah, seterusnya kita bawakan peserta ketiga dari Akademi Audit Negara di bawah pimpinan fasilitator Puan Hajah Nur Akmal binti Muhammad Baki membawa kepada anda persembahan projek bertajuk Electronic Hostel Management System. Majlis dengan ini mempersilakan kumpulan unggul. Silakan tuan-tuan dan puan-puan. Silakan. Saya perkenalkan pegawai daripada Akademi Audit Negara, Encik Asian, Encik Rozaini dan juga Puan Norita. Selamat datang. Selamat datang diucapkan kepada pelawak-pelawak daripada Institusi Latihan Awam Malaysia dan kepada hadirin semua. Terima kasih kerana sudah datang ke sini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Akademi Audit Negara adalah institusi latihan yang terunggul di dunia dalam bidang pengauditan sektor awam. Akademi Audit Negara juga ada menawarkan beberapa kursus seperti pengauditan, pengurusan IT dan juga pengurusan. Malahan institusi kami juga ada menerima beberapa permintaan daripada luar negara seperti daripada SAI Nepal, SAI Afghanistan, SAI Oman dan banyak lagi. Terima kasih kami ucapkan kepada Akademi Audit Negara kerana telah memberi kebenaran kepada kami untuk melihat sendiri sistem pengurusan sama. Diharap pihak Puan dapat menerangkan tentang sistem ini lebih lanjut. Ya Puan, pihak Akademi Audit Negara telah membangunkan satu sistem yang dikenali sebagai EHMS, iaitu Electronic Hostel Management System. Sistem ini dibangunkan berasaskan kepada web base di mana semua pengguna boleh mengakses sistem tersebut secara serentak dan sistematik. Kami telah menggunakan beberapa perisian dan antara yang penting ialah perisian Visual Basic untuk membangunkan sistem ini dengan jayanya. Itulah Puan. Bagaimana tercetusnya idea ini sehingga sistem ini diwujudkan? Oh, terima kasih kerana bertanya. Pada tahun 2012, pengurusan Akademi Audit Negara telah menubuhkan kumpulan inovatif dan kreatif dinamakan Kumpulan Unggul. Ahli kumpulan unggul ini terdiri pada wakil-wakil di bahagian dan cawangan di Akademi Audit Negara. Sesi mesyuarat telah diadakan beberapa kali dan semasa kaedah brainstorming digunakan untuk kami mengenal pasti apa masalah yang berlaku di Akademi Audit Negara. Dan ahli kumpulan telah menyenaraikan 10 masalah yang dikenal pasti dihadapi oleh pegawai-pegawai di Akademi Audit Negara. Dan daripada 10 masalah itu, kami telah sepakat memilih 4 masalah yang akan kami diberi perhatian. Dan masalah-masalah tersebut kami huraikan ataupun kami perjelaskan lagi melalui konsep 5W1H seperti di layar. Mengapakah Puan ada menyebut mengenai masalah-masalah? Kenapakah masalah yang dipilih itu dikatakan masalah utama sedangkan ada masalah-masalah lain? Okey, betul. Kenapa kami untuk memilih masalah utama? Ada proses-proses seterusnya Puan. Yang pertama sekali, kami menggunakan SMART Analysis. Di dalam SMART Analysis, kumpulan kami telah menerima 2 masalah daripada 4 masalah yang diterima, iaitu
kesilapan mencetakkan sijil, dan yang kedua, ketidakseragaman dan proses kerja yang berulang semasa penggunaan asrama. Daripada dua masalah yang dipilih, kami menggunakan dua kaedah. Yang pertama adalah teknik pengumpulan data dan yang kedua adalah teknik analisa faedah. Hasil daripada kedua-dua teknik itu telah menunjukkan masalah ketidakseragaman dan proses kerja yang berulang semasa pemohonan bilik asrama merupakan masalah utama yang perlu kami berinovasikan. Adakah ada analisa-analisa tertentu yang dijalankan semasa pemilihan projek ini? Ada tuan. Impak kepada punca masalah utama adalah seperti susah mengetahui bilangan bilik asrama yang sedia ada dan beban tugas yang teramat tinggi. Untuk makluman tuan juga, kami telah meneliti carta alih untuk mencari punca masalah utama yang dihadapi Akademi Audit Negara. Proses kerja juga merangkumi 3 cawangan iaitu urus stay khusus, cawangan pembangunan dan penyelarasan dan juga cawangan domestik. Data dan kos purata bagi melaksanakan projek adalah seperti di layar. Kos pelaksanaan setahun bagi peringkat urus dia adalah sebanyak RM8,866. Kos pelaksanaan bagi peringkat cawangan pembangunan dan penyelarasan adalah sebanyak RM11,089. Kos pelaksanaan bagi peringkat domestik adalah sebanyak RM2,419. Jumlah masa 524 jam dan kos sebanyak RM22,374 perlu dikurangkan. 6 punca masalah kepada masalah utama telah dikenal pasti seperti di layar. Kami juga menggunakan senarai semak dan juga borang survey. Kami telah membuat analisis data dan mendapati 24 kekerapan berlaku pada proses kerja secara manual. Jelas ke tuan dengan penjelasan saya sebentar tadi? Begitu banyak analisa yang dijalankan. Daripada analisa tersebut, adakah cadangan penyelesaian, Rohit? Ada puan. Berkaitan dengan cadangan penyelesaian, sebelum saya bawa kepada puan pada cadangan penyelesaian, suka untuk saya menerangkan kepada puan tentang penetapan sasaran kami, iaitu kami telah tetapkan sebanyak 84 punca kekerapan punca masalah yang kita hadapi dan kita kurangkan kepada 79%, iaitu sebanyak 17. Begitu juga dengan kos dan masa, di mana kami telah tetap buat penetapan, iaitu kami sasarkan kepada 65% kepada kedua-duanya. Dan untuk itu kami kepada penyelesaian masalah, iaitu cadangan kami, di mana kami lihat 2 punca masalah yang telah kita rangkumkan dan kami telah jumpa, iaitu kita telah dapatkan penyelesaian di mana mengubah kerja secara automasi adalah merupakan salah satu cara yang mana kami kena dapatkan penyelesaiannya. Dan akhirnya kami telah analisis dan kami lihat cadangan daripada semua ahli kumpulan kami, dan kami pastikan bahawa dengan menyediakan satu proses kerja secara otomasi ini yang menggunakan kita bangunkan satu sistem dengan internet dan hasilnya ialah dengan EHMS ini dihasilkan. Dan kami telah dapat kelulusan daripada untuk menggunakan kaedah ataupun sistem ini. Boleh terangkan bagaimana EHMS ini berfungsi? Ya, terima kasih tuan. Kami telah menyediakan paparan video tentang fungsi EHMS itu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan beserta penonton sekalian dijemput untuk menyaksikan tayangan video ini. Dipersilakan. Paparan ini menunjukkan muka halaman
bagaimana pula dengan proses pelaksanaan sistem? Ya Tuan, untuk makluman Tuan, kami telah membuat permohonan dan mendapat kelulusan pada 4 Jun 2014 untuk uji cuba yang pertama. Maka kami telah menyediakan latihan kepada ahli dan juga pengguna eHMS itu sendiri. Dan hasil yang dicapai hanya 74% berbanding 79% yang telah ditetapkan. Kami juga telah membuat cadangan penambahbaikan seperti paparan login baru dan juga latihan kepada pengguna. Oleh kerana uji cuba 1 tidak mencapai sasaran yang ditetapkan, kami telah memohon dan mendapat kelulusan bagi uji cuba kedua pada 3 Julai 2014. Dan hasil uji cuba kedua telah berjaya mendapat sasaran sebanyak 95%. Sudah jelas ke Tuan? Tentu yang melibatkan kos yang banyak. Jadi adakah kos dan masa juga dapat dijimatkan? Oh, sudah tentu, mesti ada kos dan masa dijimatkan. Okey, untuk pencapaian projek ini, kami melihat kepada 3 perkara. Yang pertama mengenai masalah kerja yang dapat dikurangkan. Yang kedua mengenai kos yang akan dikurangkan. Dan juga yang ketiga adalah masa yang akan dikurangkan. Okey, kami telah menjadikan carta perbandingan untuk penjelasan dengan lebih terperinci sekali. Yang pertama sekali, kita melihat kepada masalah kerja dapat dikurangkan kepada 95%. Daripada yang asal adalah 79%. Yang kedua adalah penjimatan kepada kos kami dapat kurangkan kepada 81%. Dan yang ketiga adalah penjimatan masa kami dapat kurangkan kepada 70%. Di sini saya ingin juga berkongsi dengan tuan-tuan perempuan, iaitu proses kerja kami juga kami telah ubah sesuai kepada sistem dan kami dapat menghapuskan satu proses kerja seperti di layar di kotak warna merah itu. Dan kalau kita lihat proses selepas itu hanya ringkas sahaja dan ia akan mempercepatkan masa proses kerja tersebut. Apakah faedah-faedah lain yang boleh dihuraikan? Okey, faedah-faedah lain, sudah tentu ada faedah lain. Yang pertama sekali adalah penjimatan masa. Penjimatan masa di sini adalah penjimatan kepada unit domestik kerana unit domestik tidak perlu lagi untuk merekodkan nama-nama pegawai, hanya perlu membuat pengagihan bilik sahaja. Yang kedua adalah kualiti kerja pegawai meningkat. Kualiti kerja pegawai meningkat ini adalah dari segi pengurusan Akademi Audit Negara boleh mendapat maklumat dengan tepat dan terkini mengenai kedudukan bilik asrama. Yang ketiga adalah tahap kepuasan hati pelanggan. Apabila pencapaian telah 90%, mestilah kepuasan hati pelanggan 100%. Kami juga telah menerima surat penghargaan daripada unit domestik mengenai perkara ini dan yang terakhir sekali adalah ia akan meningkatkan imej jabatan seperti mana tuan-tuan perempuan daripada Institut Latihan Awam datang ke akademi untuk belajar mengenai sistem ini. Secara tak langsung ia meningkatkan imej kami dan juga boleh digunakan pakai di Institut Latihan Tuan-tuan dan Perempuan. Dan kami juga ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan mengenai video penghargaan yang kami terima daripada unit domestik dan pengarah kami sendiri. Dipersilakan tuan-tuan. Ya, terima kasih Puan. Jadi berkaitan dengan penyeragaman, pihak kami telah dapatkan kelulusan daripada pihak pengurusan kami di Akademi Audit Negara pada Oktober 2014 dan seterusnya kami telah mengubah ataupun telah mendapat kelulusan daripada pengarah kami berkaitan untuk manual prosedur kerja berkaitan dengan penempahan bilik asrama dan kami
untuk itu kami telah laksanakan juga penyeragaman terhadap di mana latihan kami ada sediakan jadual untuk pemantauan di kalangan teknikal dan juga di kaunter kami di unit domestik. Dan seterusnya untuk di mana kami telah laksanakan juga melihat kumpulan kami punya peningkatan, di mana ahli kumpulan kami kita lihat dari segi kemahiran ada 7 yang disenarai dan dikategorikan, dan kami lihat ada sebelum dan selepas ada peningkatan sehingga ke tahap 51.6%, Pak. Okey. Apakah perancangan masa depan pihak akademi lah? Ya Puan, untuk perancangan masa hadapan, pihak kumpulan kami akan cuba meningkatkan lagi ilmu pengetahuan kami berkenaan tentang kumpulan inovatif dan kreatif. Selain itu kami cuba lagi untuk meningkatkan pengetahuan tentang teknologi maklumat dan reka bentuk sistem. Sebab apa, pada masa akan datang, projek yang kami akan jalankan, kami cuba untuk mengonlinekan sistem ini supaya para peserta boleh check in dan check out, daftar masuk dan keluar asrama melalui telefon pintar mereka. Itulah harapan kami di masa hadapan. Kami dapat lihat sistem EHMS ini adalah sistem yang sangat bagus dengan usaha dan kreativiti yang dihasilkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak AN kerana sudi berkongsi maklumat mengenai sistem ini. Terima kasih. Sekiranya tiada soalan, so kami menjemput tuan-tuan perempuan ke Dia Makan untuk jamuan ringan dan kita buat sesi lawatan ke asrama. Silakan Tuan. Okey, tahniah kepada kumpulan unggul. Seterusnya Barisan Federal Penilai untuk sesi soal jawab. Terima kasih. So can I just ask, the information now that is entered is by the participants themselves? How do you check whether it's correct? Untuk menjawab soalan tuan, maklumat yang diterima daripada peserta adalah kami perolehi daripada borang permohonan khusus yang dilengkapkan oleh pegawai latihan di setiap jabatan. Dan maklumat tersebut kami akan dimasukkan ke dalam sistem oleh urus setia khusus, iaitu pegawai Akademi Audit Negara. So sebelum ini macam mana? Sebelum ini manual, menggunakan borang sahaja. So sebelum ini how do you check that before? Maksud tuan check tu? The process untuk check maklumat. How do you check the information before this? Before you had this system? You say there were a lot of mistakes and Tuan, saya cuba jawab. Yang Tuan tanya tadi berkaitan dia punya proses kerja daripada macam mana peserta hadir ke di khusus check-in ke? no, macam mana? How do you find the errors? You said there were a lot of errors before. Ada banyak kesilapan. Puan, Tuan untuk yang soalan Tuan tu, kami sistem ni sebenarnya macam ni. Kita key in sebelum ni kita hanya menggunakan manual, di mana kita hanya gunakan memo dan sebagainya untuk diserahkan kepada pihak
CPP dan seterusnya kepada pihak asrama senarai nama tersebutlah. Jadi bila kita pastikan itu, kita akan nampak dia ada intervention daripada human errors, maknanya bila dia type dan sebagainya. Okey, tapi bila melalui sistem sekarang ini, kita terus key in saja melalui sistem dan senarai itu terus dapat dilihat di pihak domestik tanpa ada penghantaran secara manual lah. Jadi untuk yang kesilapan tu kita hanya boleh sekarang ni tidak adalah sebab nama, hanya senarai nama itu bila kita kirim berdasarkan nombor IC, nama, dan kita boleh nampak di domestik terus. Jadi sekarang ni sebelum ni pihak domestik terpaksa pula membuat senarai itu semula sebab kita berikan dalam bentuk hard copy. Macam tu kan. Okay. Tahniah kerana dah buat nampak macam integrated lah. But I just want to ask you dari segi pembangunan sistem, siapa yang buat? Satu. Yang keduanya cost. Sebab you punya pencapaian projek looks impressive, whereby a lot of your problem earlier detected has achieved very significant change, right? So dari segi pembangunan sistem dan cost satu. Yang keduanya, you punya flowchart lepas you buat pencapaian tu, you show a very short proses kerja. But bila saya tengok you punya paparan dalam you punya handout ini, you menunjukkan a lot of menu. When there's a lot of menu, there's a lot of routing going on. Jadi bila mana you kata you hapuskan that big chunk of processes di situ and just put the daftar, kemudian dia pergi automatic, macam mana dia jalan sendiri pergi ke domestik dan sebagainya. That relates to the question yang Cik Mak tanya tadi. How do you gauge the mistakes earlier, the 84 types of mistakes too, how do you gauge? And now with automation, how do you ensure that those mistakes do not happen again? So the documentation of how you gauge the mistakes, and again, how you verify those mistakes do not happen again. So that's the second one. Okay? Kalau nak lagi, boleh tanya lagi. Tapi saya cukup dengan dua soalan tu. Terima kasih. Okay. Terima kasih Puan. Okey Puan, saya akan menjawab untuk soalan yang pertama dulu tentang kos pembangunan sistem. Pihak kami menggunakan kemahiran dalaman lah. Di dalam kos sistem sebenarnya melibatkan latihan di mana kita menghabiskan sebanyak RM2,880 untuk kami memberi latihan kepada ahli kumpulan dan juga bahagian IT kami untuk develop sistem ini sebab pada asasnya sistem kami sebenarnya kami jangkakan straight line saja, iaitu di mana kita key in masuk peserta dan terus nampak nama peserta tersebut di peringkat domestik. Jadi tiadanya lagi manual penghantaran memo dan sebagainya. Okay, untuk yang flowchart tadi tu proses kerja, memang kalau kita tengok berdasarkan sistem memang dia ada banyak menu sebab kita letak menu tersebut kita ada 3, satu urus dia, admin dan juga domestik. Tapi untuk flowchart tu kita nak bagi tahu bahawa bagaimanakah proses kami menghantar semua dokumen tu kepada domestik. Jadi bila melalui sistem tersebut, pihak domestik akan terus boleh sebenarnya di flowchart tu juga kalau kita perhatikan domestik dia ada kerja lain di mana dia kena asingkan peserta lelaki perempuan, dia kena daftarkan bilik mengikut grade dan sebagainya. Yang itu kita rangkumkan dalam flowchart tu, tapi sebenarnya dia ada flowchart yang lain. Tapi dalam sistem kita buat itu secara otomasi. Jadi pihak domestik boleh terus saja agihkan juga di dalam sistem tersebut. Dan ketiganya tentang laporan bilik itu. Bila tadi kita kata sukar pihak pengurusan nak tahu di mana berapakah bilangan kekosongan dan sebagainya, di situ kita sebelum ni kita kena minta dulu tunggu dulu pengesahan daripada pihak domestik, tapi melalui sistem ini kita boleh nampak terus sama ada di peringkat urus dia ataupun di peringkat domestik tentang kedudukan bilik tersebut lah. Tentang check and errors tu, sekarang ni kita pakai sistem ni dia ada kawalan data mana kita menghadkan kemasukan IC
Jadi dengan cara itu kita nak elakkan daripada kesilapan. Saya dari segi soalan kedua juga yang berbeza. Yang pertama berkenaan dengan statistik. Saya suka statistik ini. Ditunjuk bahawasanya jumlah masalah yang dihadapi oleh pengguna pada tahun ni kan, tahun yang datang pada tahun ni adalah 84 yang mana masa yang diambil 524 jam setahun dan kos 22,000 something setahun. Okey, jadi selepas pada yang ini dilaksanakan sistem ni, di mana masalah yang dihadapi oleh pengguna dapat dikurangkan kepada 17 kan. Ada maksudnya ada lagi 17 masalah yang dihadapi. Ada 4 masalah. Kenapa jadi macam tu? Sepatutnya tak ada masalah lah. Itu soalan pertama saya. Yang kedua, tahniahlah kepada yang develop sistem ni. Tapi saya rasa sistem ni saya tak pasti sebab you ada persamaan dengan dekat Intan ataupun mana-mana pusat latihan yang ada asrama. Saya rasa mungkin sistem yang sama boleh dipakai dekat, ambil daripada Intan ke ataupun you bagi kat Intan ke, saya tak pastilah sama ada Intan ada dulu ke ataupun you ada dulu ke kan. Okey, jadi awal macam mana pun saya mewakili mampu, saya menggalakkanlah. Okey, mampu menggalakkan kalau sistem yang develop ni boleh dikongsi. Okey, mana kalau develop dengan persekitaran PHP, insyaAllah lah dia boleh dikongsi pada mana-mana agensi. Okey, saya harap boleh juga dikongsikan pada agensi-agensi lain lah. Okey, jadi soalan saya itulah, boleh dikongsi ke tak? Okey. Okey Tuan, untuk soalan yang pertama, izinkan saya untuk menjawab. Okey, memang kalau kita tengok selepas uji cuba tu ada masalah lagi 17 tu. Memanglah. Tapi pada kami ni memikirkan bahawa dia ada faktor manusia di situ, di mana bila kita kemukakan satu prosedur baru, pastinya akan ada penolakan dan sebagainya, dan yang itu yang kita jangkakan. Jadi itu bila kita tengok pada cuba uji kedua, bila kita dah bagi lagi latihan, kita dah tambah baik pada sistem tersebut supaya ia lebih user friendly, mesra pengguna, maka kita nampak pengurangan lagi dalam faktor kekerapan itu. Jadi oleh sebab itulah kami pada ketika itu masih ada 17 dan selepas itu dia semakin sedikit. Okey. Terima kasih Tuan. Tuan, saya untuk yang soalan yang kedua, apa yang terima kasihlah Tuan berminat dengan apa sistem yang kami bangunkan ni. Memandangkan untuk Jabatan Audit Negara hanya satu saja akademi di dalam Jabatan Audit Negara. Jadi kami bangunkan sendiri mengikut keperluan kami. Dan kita tak ada tak lihat daripada mana-mana ILA yang ataupun institut latihan awam yang lain untuk bangunkan, cuma kita lihat apa keperluan kami. Dan dia punya untuk berkata sama ada boleh atau tak boleh, itu kita lihat atas pihak pengurusan kami lah. Terima kasih. Baiklah, tahniah kepada kumpulan unggul dan terima kasih kepada panel penilai.